Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin yang dihormati. Nama saya Nur Raudatul Jannah dan saya sebagai moderator anda pada hari ini. Terdapat juga 9 orang ahli panel yang akan turut menyertai kita pada hari ini, iaitu Encik Hanif, Encik Lada, Encik Wani, Encik Syafiqah, Encik Ayu Farisha, Encik Nur Ayuni, Encik Iskandar, Encik Haris Saiman dan Encik Faris. Pada hari ini kami ingin mengupas tentang isu penjajahan sudah berlangsung dalam dunia kemanusiaan sejak dahulu lagi dan telah mempengaruhi pemikiran masyarakat di negara kita. Oleh itu, dipersilakan Encik Hanif untuk menghuraikan faktor berlakunya pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi muda. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Antara faktor berlakunya pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi muda, yang pertama pengaruh negatif budaya luar. Negara-negara asing terutamanya negara-negara besar dan maju di benua Amerika telah berjaya menguasai hampir semua ekonomi dan politik di setiap pelosok dunia. Hal ini menyebabkan penyebaran nilai-nilai, amalan dan norma hidup mereka ke dalam seluruh dunia dan tidak terkecuali negara Malaysia sendiri. Penyebaran budaya asing telah menyebabkan budaya masyarakat pada hari ini semakin ke arah kebaratan seperti budaya makan, budaya berfashion, budaya muzik dan hiburan semata-mata serta bahasa oleh generasi muda pada hari ini. Faktor seterusnya ialah faktor internet. Internet merupakan budaya baharu dalam proses sosialisasi pada masa kini. Penggunaan internet pada masa kini amatlah mudah untuk diakses oleh masyarakat pada masa ini, terutama golongan remaja dan kanak-kanak. Hal ini menyebabkan laman web yang berunsur negatif seperti laman web pornografi mudah diakses, menyebabkan pemikiran masyarakat mudah terpengaruh dengan pelbagai budaya negatif. Terima kasih Encik Hanif dan ahli panel kita. Seterusnya, mari kita dengar pula penjelasan Encik Lada tentang isu yang telah dikemukakan sebentar tadi. Okey, terima kasih kepada pengajuh soalan. Antara faktor seterusnya berlaku pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi muda adalah daripada faktor rakan. Selain keluarga, seseorang remaja itu sangat rapat dengan rakan sebayanya. Ajakan rakan paling banyak mempengaruhi seseorang individu itu kerana mereka mempunyai persamaan dari segi perasaan. Tanpa berfikir panjang, mereka akan terus menerima ajakan rakan untuk melakukan sesuatu yang bebas serta tanpa batasan. Pergaulan dengan rakan yang baik akan membawa seseorang itu ke arah yang baik, manakala sebaliknya akan memberi pelbagai kesan negatif. Sebagai contoh, bergaul dengan rakan yang memberi kesan negatif adalah merokok semasa melepak, menyertai buli atau cabaran berbahaya serta berponteng kelas atau sekolah. Selain itu, pengaruh media sosial. Faktor pengaruh media sosial. Penciptaan televisyen nyata banyak mempengaruhi kehidupan seharian manusia. Pengaruh media massa ke atas gejala sosial remaja sememangnya ketara. Majalah-majalah barat memaparkan gejala-gejala negatif seperti keganasan, pornografi dan budaya hidup yang tidak sihat seperti black metal, punk dan sebagainya. Kesemua ini telah menjadi bahan bacaan dan tontonan yang amat digemari oleh remaja. Kebudayaan barat kini melimpah ruah di Malaysia melalui media baru dan lama. Kemunculan media sosial yang terlalu meluas menyebabkan remaja amat mudah terdedah kepada pelbagai maklumat. Walaupun pengetahuan kini berada di hujung jari sahaja, namun tidak semuanya sesuai untuk diketahui oleh remaja. Masalah keruntuhan akhlak termasuklah pergaulan bebas adalah berpunca daripada maklumat tanpa sempadan yang diperolehi oleh remaja. Selain itu juga golongan yang masih belum mampu untuk menapis maklumat dengan rasional, remaja akan terpengaruh dengan keseronokan yang dipamerkan serta mengambil keputusan untuk berpasangan serta terlibat dalam pergaulan bebas dan munculnya unsur pornografi. Assalamualaikum. Saya Muhammad Iskandar ingin mengemukakan satu soalan kepada panel kelima, iaitu Saudara Hanif.
Apakah yang dimaksudkan dengan ideologi Songsang? Okey, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Iskandar atas soalan yang diajukan. Definisi konsep ideologi Songsang merujuk kepada fahaman atau ajaran atau perbuatan yang menjalinkan hubungan sesama jantina antara lelaki dengan lelaki dan juga antara wanita dengan wanita. Ideologi Songsang ini lebih disifatkan sebagai gejala sosial lesbian, gay, biseksual dan transgender yang disingkatkan kepada lesbian. Gejala lesbian merujuk kepada amalan hubungan songsang antara wanita dan wanita. Manakala gay, hubungan songsang antara lelaki dan lelaki dipanggil liwat. Dan itu biseksual merujuk kepada amalan persetubuhan bebas antara pasangan lelaki dan perempuan. Akhir sekali, transgender merujuk kepada individu yang mengubah perwatakan serta penampilan mereka kepada jantina lain berlawanan jantina mereka. Terima kasih kepada ahli panel kita. Ia merupakan satu penjelasan yang bagus. Baiklah, seperti yang kita tahu, penjajahan telah mempengaruhi corak pemikiran bangsa yang dijajah. Namun, pada masa yang sama, pelbagai kesan modernisme dan pasca modernisme yang telah mempengaruhi pelbagai ideologi baharu. Bagi meneruskan perbincangan kita ini, saya berjemput ahli panel yang seterusnya iaitu Encik Wani untuk menghuraikan kesan yang berlaku dalam isu tersebut. Terima kasih kepada pihak moderator. Terlebih dahulu saya ingin memberitahu apa itu modernisme dan apa itu pasca modernisme. Modernisme merupakan gerakan yang menggantikan pemikiran tradisional agar sesuai mengikut keadaan dari semasa ke semasa. Manakala pasca modernisme merupakan penolakan grand naratif dalam agama-agama besar seperti agama Islam dan menekankan kepada kerelatifan nilai dalam semua perkara. Kesan negatif modernisme dan pasca modernisme dapat dilihat melalui ideologi relatif. Kesan negatifnya ialah penolakan kepada kebenaran hakiki abadi. Pasca modernisme amat bertentangan dengan akidah kerana menolak semua yang berkaitan dengan syariat Islam seperti solat, puasa, zakat, rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Jelaslah bahawa modernisme dan pasca modernisme amat berbahaya, terutamanya melibatkan agama ianya sangat bertentangan. Okey, terima kasih diucapkan. Dapat kita lihat kesan ini bukanlah satu perkara yang kecil yang berlaku dalam masyarakat kita. Walau bagaimanapun, dijemput Encik Syafiqah bagi mengulaskan lagi isu yang diperkatakan sebentar tadi. Antara kesan kolonialisme ialah pembesar hilang pengaruh. Sebelum kedatangan kuasa barat, pembesar Melayu mempunyai kuasa yang penuh untuk memungut cukai, tetapi keadaan ini berubah apabila pungutan cukai dan kawalan hasil negeri diambil alih oleh pihak Inggeris. Hal ini menyebabkan pembesar-pembesar Melayu telah kehilangan kewibawaan sebagai seorang pembesar dan kehilangan punca pendapatan dan pengaruh. Contohnya, kehadiran J.P. Rogers sebagai residen British telah mengambil alih segala tugas pembesar. Akibat penguasaan British, Datuk Bahaman, seorang pembesar di Pahang, telah kehilangan kuasa. Allowance beliau juga turut dipotong dan gelaran juga turut dirujukkan. Sebelum ini, daerah Semantan berada di bawah kawalan Datuk Bahaman namun telah dikuasai sepenuhnya oleh pihak British. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Ahmad bin Muhammad Syafi'i akan mengajukan soalan kepada panel Nurul Sazwani. Soalannya berbunyi, apakah kesan kolonisasi terhadap Malaysia pada masa kini? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada soalan yang diberikan. Kesan kolonisasi terhadap Malaysia pada masa kini ialah menimbulkan masalah sosial yang boleh menjejaskan imej negara. Hal ini dikatakan begitu kerana kita dapat lihat dari segi budaya barat yang telah dibawa ke negara ini menyebabkan masyarakat mendewa-dewakan penghibur dari barat sebagai idola mereka
dan tingkah laku orang barat juga telah mula meresap ke dalam diri masyarakat, terutamanya golongan generasi muda. Contohnya, meniru cara pemakaian orang barat, minum arak, merokok, seks rambang, homoseksual, terlibat dalam LGBT, golongan LGBT, melakukan jenayah dan sebagainya. Jelaslah bahawa pengaruh kolonisasi ini amat berbahaya jika ia tidak dibendung. Ianya boleh menjejaskan imej negara ini. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang dikemukakan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Begitu menarik ya penjelasan yang dikemukakan oleh ahli panel kita tentang kesan yang berkaitan dengan modernisme dan pasca modernisme tersebut. Walau bagaimanapun, setiap masalah pasti mempunyai jalan penyelesaiannya yang tersendiri. Oleh itu, saya menjemput Encik Ayu Farisha untuk menjelaskan apakah kaedah dan langkah yang terbaik untuk mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi muda. Hal ini kerana kita menginginkan masyarakat kini mempunyai jiwa yang merdeka dengan acuan Malaysia yang bebas daripada ideologi songsang. Pada pendapat saya, langkah untuk mengeluarkan pengaruh kolonisasi khususnya dalam pemikiran anak muda pada masa kini ialah kawalan terhadap media sosial. Seperti yang kita semua tahu, dunia tanpa sepadan pada hari ini menyebabkan semua maklumat yang tidak ditapis mampu sampai kepada pengetahuan golongan anak muda, khususnya remaja. Untuk mengelakkan perkara ini daripada terus berlaku, langkah terawal yang boleh diambil adalah peranan ibu bapa itu sendiri perlu memainkan peranan penting dalam memberikan didikan kepada anak-anak dengan mengawal dan menghadkan penggunaan media sosial terhadap anak-anak sejak kecil lagi. Bukan itu sahaja, semua pihak di antara individu, remaja, keluarga, sekolah, masyarakat serta pentadbiran negara perlu bekerjasama untuk mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam kalangan dalam pemikiran anak muda. Hal ini kerana nilai etika, moral, budaya serta ideologi perlu ditapis dalam kalangan anak muda itu sendiri kerana pengetahuan mereka adalah terbatas dan kemahuan mereka untuk meneroka adalah sangat tinggi. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama dengan menggunakan sebaik mungkin kemudahan yang sedia ada, khususnya kepada golongan anak muda daripada terpengaruh dengan budaya barat atau pengaruh kolonisasi ini, agar mereka dapat menggunakan kemudahan tersebut untuk perkara yang berguna, seterusnya dapat melahirkan masyarakat yang berjiwa merdeka dengan acuan Malaysia yang bebas daripada ideologi songsang. Amat bagus idea yang telah diperjelaskan oleh Encik Ayu Farisha kita sebentar tadi sebagai langkah yang terbaik yang boleh kita ambil dan kita guna pakai. Dengan ini, mari kita dengar pula penghuraian daripada Encik Nur Ayuni. Ada lagikah langkah lain untuk kita mengatasi masalah pengaruh kolonisasi ini? Dipersilakan Encik Nur Ayuni. Terima kasih kepada moderator. Langkah yang seterusnya ialah guru dan ibu bapa perlu melakukan aktiviti dakwah bagi membendung pengaruh kolonisasi daripada menyerang masyarakat dengan memberikan ceramah tentang bahayanya pengaruh kolonisasi. Mereka juga perlu memahami segala ilmu dan prinsip-prinsip agama supaya mereka tidak mudah terjerumus dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak agama. Dakwah ini boleh dibuat melalui lisan iaitu percakapan, penulisan ilmiah, ceramah, katalog dan sebagainya yang boleh meningkatkan kefahaman mereka tentang keburukan pengaruh kolonisasi. Ini ingin mengajukan sebuah soalan kepada panel kita. Soalannya ialah, adakah pendidikan juga merupakan peranan yang penting untuk mengeluarkan golongan muda daripada pengaruh kolonisasi pada masa ini? Terima kasih. Pendidikan dapat mengeluarkan golongan muda daripada pengaruh kolonisasi kerana pendidikan akan mewujudkan semangat cinta akan negara dan semangat patriotisme yang dipupuk dan disemak dalam diri yang akan membuatkan mereka menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan perbalahan antara kaum, memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keamanan negara.
Pendidikan awal dari rumah dapat menjadi teras utama dalam mendidik dan memupuk semangat patriotisme dalam jiwa anak-anak dengan ibu bapa memberikan kesedaran dan pendedahan mengenai pengorbanan generasi terdahulu yang berjuang untuk menuntut keadilan daripada penjajah. Ibu bapa dan golongan pendidik juga perlu memastikan sekelangsungan toleransi antara kaum dan agama yang sedia ada dapat dikekalkan dan berusaha keras dalam menyemai semangat patriotisme, hormat menghormati antara kaum dan agama serta bertolak ansur di samping mewujudkan masyarakat yang cinta akan negara dan saling bekerjasama mengekalkan kedaulatan negara. Terima kasih kepada saudari kita Encik Ayuni dan ahli panel kita yang sanggup meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk menguraikan isu yang telah dibincangkan sebentar tadi. Maka dengan ini berakhirlah perbincangan kita dengan ke-99 ahli panel kita pada hari ini. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan maaf andai ada silap dan salah sepanjang majlis ini berlangsung. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa Bali. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bertemu kembali. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.